Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Yusof Ishak pada pagi ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, ceria-ceria selalu dan juga sudah bersedia untuk mengikuti perbincangan kitab kita pada pagi ini. Dan alhamdulillah juga saya lihat ada ramai muslimah kita yang sudah bersama dengan kita pada pagi ini di situ, yang sudah memberikan komen-komennya, memberikan salam kepada kita. Di sana ada Az, ada Yama, Nadia, Kak No, sampai Kak Som kita. Kak No cakap apa? Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman. Selamat pagi. Dia bagi matahari sekali. Terima kasih Kak No. Matahari tu dapat daripada mana Kak No? Bersinar-sinar mataharinya. Alhamdulillah. Kak Som kita, Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Semoga sihat dan ceria selalu. InsyaAllah Kak Som, mudah-mudahan. Terima kasih di atas doanya. Kak Aisyah juga di situ. Assalamualaikum Ustazah, jemaah-jemaah yang budiman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Kak Roslinda kita, Kak Razia, Kak Siti Sujia, Kak Zah kita dan semua layan yang bersama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih di atas penyertaan semuanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masa yang telah diperuntukkan dan sama-sama dapat kita mengambil juga keberkatan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik muslimah, sebagaimana biasanya pada pagi ini kita akan mulakan perbincangan di muka surat yang keberapa. Sila letakkan di ruangan komen untuk nanti kita dapat paparkan jawapan diberikan. Dipersilakan. Oh, ada soalan. Dah boleh pergi masjid ke without make appointment? Untuk tujuan apa tu, Kak Combi? Kalau untuk kuliah ni belum lagi ya. Untuk kuliah kita belum lagi. Kalau nak solat boleh. Ya, nak solat boleh. Nak pergi masjid solat boleh lah without make appointment. Untuk ni, untuk melaksanakan solat. Tapi kalau kuliah di Masjid Yusof Ishak kita belum lagi buka lah. Baik, Aliza, muka surat 139, bab 26. Okey, Kak Zah jawab apa tu? Muka surat bab 26, muka surat 149 Ustazah. Okey, Nadia juga berikan jawapan yang sama, bab 26, page 139. Okey. Baik, semuanya memberikan jawapan yang sama. Terima kasih. Muka surat 139. Okey, betul-betul. Kak Aisyah juga, bab 26, page 139, hadis 162. Baik, kita lihat betul ke tidak apa yang disebutkan oleh jemaah muslimah kita tentang bab kita pada pagi ini. Baik, betul lah ya, kita berada di bab yang ke-26, bertajuk beristijmar dengan jumlah yang ganjil. Perbincangannya berada di halaman 139. Okey. InsyaAllah kita akan mulakan perbincangan di muka surat 139. Jadi sama-sama dapat semua muslimah bersiap sedia membuka kitab masing-masing. Jika ada yang memiliki kitabnya, dipersilakan. Okey, untuk mula buka kitab muka surat 139. Mungkin ada yang muka suratnya berbeza daripada saya dan juga jemaah-jemaah muslimah yang lain. Boleh cari saja bab yang ke-26 ya, bertajuk beristijmar dengan jumlah yang ganjil. Okay, apa maksud istijmar ni muslimah? Minggu lepas kita ada bincangkan. Apa maksud istijmar? Ingat ke tidak? Sebelum saya masuk pada perbincangan hadisnya. Apa makna istijmar? Sila berikan jawapan di ruangan komen. Tajuk kita pada pagi ini beristijmar dengan jumlah yang ganjil. Minggu lepas kita ada sebutkan. Ya,
Beristijmar maksudnya apa? Beristinja dengan batu. Okey, terima kasih Kak Som berikan jawapan di situ. Ada jawapan yang lain? Liza juga beristinja dengan batu kecil lah Liza. Dia bagi batu yang spesifik. Batu bukan sebarang batu ya kakak. Batunya mesti batu yang kecil. Jangan ambil batu yang besar. Macam mana nak guna istinja? Okey, beristinja dengan batu. Istinja ya, bukan apa ni? Istijmar. Istijmar. M-A-R bukan L. Baik, kita baca hadis kita yang berada di muka surat 139, bab yang ke-26, nombor 162. Hadisnya tak berapa panjang sangat ya Muslimah. Di situ ada hadis yang ringkas juga, penerangannya juga ringkas. Tapi tak tahulah ya pagi ni ringkas ke tidak. Mudah-mudahan. Okey baik, kita baca bismillah ya. Hadis kita yang ke-162 di bawah topik beristijmar dengan jumlah yang ganjil. Bahasa Arabnya babul istijmari witran. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinadi an al-A'raji an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. Okay. Maksud daripada hadis ini, di situ ada beberapa perawi yang telah disebutkan ya di dalam hadis kita di sini, iaitu Abdullah ibn Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Malik mengkabarkan kepada kami dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Nabi kata begini, jika salah seorang dari kalian berwuduk, maka hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Lantas dia mengeluarkannya. Masukkan air ke dalam hidung. Minggu lepas kita bincangkan apa maksudnya. Apa istilahnya dalam bahasa Arab. Dia ada dua istilah kan. Last week kita bincangkan. Masukkan air ke dalam hidung, istilahnya ada satu istilah lain kita guna. Keluarkan air daripada hidung, ada satu lagi istilah. Boleh letakkan di ruangan komen Muslimah. Masukkan air ke dalam hidung, apa istilah yang digunakan pada minggu lepas? Istinsyaq. Okey, Kak Som. Istinsyaq. Kak Som kata masukkan air ke dalam hidung, istilahnya ialah istinsyaq. Ada yang nak berikan jawapan yang lain? Okey, Kak Aisyah di situ. Istinsyaq. Kak Aisyah ejaannya tersilap tu mungkin. Bukan instins. Istinsyaq. Sama juga Kak Zah, istinsyaq. Jadi maknanya bila kita masukkan air ke dalam hidung kita, kita guna istilah istinsyaq. Bila kita keluarkan air dari hidung, apa istilahnya? Istinthar. Kak Zai dia terus dia keluarkan ke ini salah macam ni. Istinthar. Okey Kak Zai, istinthar. Istinthar, kita keluarkan air dari hidung. Jadi kita ada dua istilah yang dah kita bincangkan pada minggu lepas. Bila kita masukkan air ke dalam hidung untuk berwuduk, istilahnya istinsyaq. Bila kita keluarkan air daripada hidung, ketika kita dah masukkan air itu, istilahnya kita panggil istinthar. Jadi di dalam hadis ini, Nabi SAW memerintahkan kita, ketika kita ni berwuduk, faliyaj'al fi anfi. Nabi tak guna perkataan istinsyaq di situ, tetapi Nabi terus gunakan faliyaj'al fi anfi.
Maksudnya hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Kemudian thumma liyanthur. Di sini Nabi gunakan perkataan istinthar itu. Cuma dengan perkataan yang sedikit berbeza lah ya, namun maksudnya sama. Thumma liyanthur. Kemudian hendaklah dia mengeluarkan air itu tadi yang telah dia masukkan. Baik, seterusnya Nabi SAW menyebutkan di sini. Baik, terima kasih ya di atas jawapan diberikan di situ Kak Som, Kak Johara, Kak Aisyah dan juga Liza. Istinthar jawapannya tadi. Terima kasih. Dan di sini Nabi SAW juga memerintahkan kepada kita wa man istajmara falyutir, dan siapa yang dia beristijmar iaitu beristinja dengan batu kecil, maka hendaklah dia mengganjilkan jumlah batunya. Jadi kita dah pernah bincangkan tentang jumlah batu ini dalam perbincangan beristinja menggunakan batu ya pada bab-bab yang sebelumnya. Nanti boleh refer ya berkenaan dengan jumlah batu tersebut. Kemudian di dalam hadis ini Nabi SAW juga berpesan. Apa kata Nabi? Apa pesanan Nabi? Nabi kata, jika salah seorang di kalangan kalian bangun dari tidurnya. Kita tidur, kemudian kita bangun tidur. Apa yang perlu kita lakukan? Maka hendaklah membasuh kedua telapak tangannya sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana air wuduknya. Okay, jadi orang dulu ni tak guna paip lah ya macam kita. Okay. Jadi dulu ada tempat air. So sebelum masukkan air ke dalam bejana berisi wuduk ni, setelah kita bangun tidur tadi kan kita nak ambil wuduk, Nabi suruh kita basuh tangan. Okay, basuh tangan terlebih dahulu sebelum kita ambil wuduk. Kerana Nabi berikan dengan Nabi berikan dengan alasannya begini, sebab kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Kita tak tahulah tangan kita ni apa yang mungkin tersentuh semasa kita tidur dan sebagainya. Itu nanti insya-Allah ya kita akan bincangkan. Baik muslimah, kita pergi kepada muka surat yang berikutnya, muka surat 140. Di situ kita ada syarah judul bab. Okey, dalam syarah judul bab ini ada perkataan babul istijmari witran. Okey, babul istijmari witran. Maksudnya, bab beristijmar dengan jumlah yang ganjil. Baik, di sini diberikan penerangan kepada kita, ada asumsi, maksudnya ada sangkaan kerumitan ya dalam memasukkan judul bab ini di tengah-tengah perbahasan bab-bab seputar wuduk. Sekarang ni kita bincangkan kita dah masuk bab wuduk, kan? Tiba-tiba kita masuk balik tentang beristinja ini kan. So ada di kalangan ulama hadis, mereka rasa ada begitu kerumitan bila Imam Al-Bukhari dia tiba-tiba masukkan hadis ini di tengah-tengah. Jadi di sini apa kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani? Dia kata jawapannya perkara ini sebenarnya bukanlah sebuah kerumitan. Dia berikan sebab kepada kita kerana di dalam kitab wuduk ini, maknanya dalam kitab kita ini, kitab kita, kitab wuduk jilid yang ketiga dengan cetakan yang ini, bukan sahaja dia kata membincangkan tentang sifat wuduk Nabi. Bukan sahaja kita bincangkan hal-hal berkaitan wuduk. Namun di dalam kitab wuduk yang disusun oleh Imam Al-Bukhari untuk kitabnya, Sahih Al-Bukhari, dalam kitabnya dikatakan terdapat juga perbincangan tentang istinja. Jadi kita nak kata begini, kita dapati bahawa kedua perkara iaitu wuduk dan istinja ini ia sangat saling terkait, maknanya ada keterkaitan yang tidak boleh dipisahkan. Jadi kalau ada hadis-hadis yang kita masukkan ataupun yang kita bincangkan di dalam jilid kita yang ketiga ini berkaitan dengan istinja, ia bukan perkara yang mustahil ataupun perkara yang perlu dihairankan. Kerana kedua-dua perkara berkenaan mengambil wuduk dan juga beristinja, ia sangat berkait rapat. Jadi ini yang diterangkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Okey, settle. Kita terus pergi kepada syarah hadis.
Syarah hadis di situ ada perkataannya. Perkataan pertama di dalam kitab kita berbunyi idza tawadda'a. Idza tawadda'a. Okey, perkataan idza tawadda'a bermaksud apabila berwuduk, iaitu apabila seseorang dia nak memulakan wuduknya. Ini maksudnya dia nak memulakan wuduknya, apa yang perlu dia buat? Tadilah ya Nabi ada berikan beberapa pesanan di sana. Baik, seterusnya kita ada perkataan faliyaj'al fi anfi. Hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Jadi dalam kitab kita ini ada memberikan riwayat-riwayat lain yang mana menyebutkan perkataan ma'. Ma' tu maksudnya air. Jadi dalam hadis kita ataupun dalam kitab kita di sini, falyaj'al fi anfihi ma'an, dia letakkan lagi riwayat-riwayat lain yang mana memuatkan perkataan ma'an untuk lafaz tersebut. Sebab itu dia nyatakan di sini demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dhar. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat mana yang tidak menyebutkan perkataan ma'. Okey. Adapun di dalam riwayat lainnya tidak tercantum lafaz ma' iaitu air. Demikian juga terjadi perbezaan di antara para perawi yang meriwayatkan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Ada yang menyebutkannya dan ada juga yang tidak menyebutkannya. Jadi maknanya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ingin beritahu kepada kita ada hadis yang mana kalau kita baca, kita dapati perkataan ma'an itu tidak disebutkan. Jadi tapi bukan kita kata hadis itu salah ya, bukan begitu. Maknanya di sini ada kepelbagaian lafaz berkenaan dengan hadis ini. Maka di sini dikata lafaz ma' ini tercantum di dalam riwayat Muslim juga dari riwayat Sufyan dan Abu Zinad. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada perkataan ketiga iaitu thumma liyanthur. Okey, thumma liyanthur. Maksudnya lantas dia mengeluarkannya. Mengeluarkan apa? Tadi dah masukkan air ke dalam hidung. Kemudian Nabi SAW kata apa? Bila dah masukkan air ke dalam hidung itu, hendaklah dia keluarkan kembali air yang telah dimasukkan. Demikianlah yang tercantum dalam riwayat Al-Asili dan Abu Dhar. Baik, kita apa ya, di situ tinggalkan sahaja penerangannya sebab membincangkan tentang perkataan-perkataan lah, bagi saya tak berapa penting ya perbincangan itu, tapi boleh saja nanti baca sendiri, tak ada masalah. Cuma perlu ada kemahiran dalam ilmu saraf lah ya kalau nak faham dengan lebih mantap lagi. Baik, seterusnya kita pergi kepada perkataan yang keempat kita. Laju ya saya bagi ni sekejap. Okey, perkataan yang keempat, wa idza stayqaza. Kita ada satu lagi perkataan yang mana Nabi sebutkan wa idza stayqaza. Dan jika apabila dia bangun daripada tidur. Okey, baik, sampai situ sahaja. Yang bawah itu penerangan tinggalkan, tak menjadi masalah kerana disebutkan tentang riwayat-riwayat yang lain ya. Jadi pertikaiannya pun tak berapa penting. Terus masuk kepada perkataan yang berikutnya di muka surat 141. Okey, ini penting. Perbincangannya panjang lebar. Dan saya akan bawa kepada next week perbincangannya. Cuma hari ini kita masuk pada bahagian pertama untuk perkataan min naumihi ni. Kerana ada banyak sangat yang dimuatkan perbincangannya. Baik, kita pergi satu persatu ya sebab saya tak nak confuse, saya tak nak keliru kerana perbincangannya agak panjang. Jadi sila fokus ya muslimah semuanya. Kita pergi satu persatu pada perbincangan dalam perkataan min naumihi. Min naumihi di sini bermaksud dari tidurnya. Baik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan jumhur ulama, maknanya di sana bukan saja Imam Asy-Syafi'i tetapi ada di kalangan majoriti ulama yang lain. Mereka berpendapat untuk hadis ini dengan keumuman yang ada pada lafaznya. Serta sebab itu mereka berpendapat bahawa
dianjurkan untuk mencuci tangan setiap kali bangun dari tidur. Tadi kita ada sebutkan Nabi SAW perintahkan kepada kita, bila kita bangun daripada tidur, hendaklah dia membasuh kedua telapak tangannya. Jadi sekarang ini, adakah tidur di waktu malam ataupun di waktu siang? Sebab kita ni kadang-kadang tidur ni tak ikut waktu, betul tak? Lepas ni kita nak tidur pun boleh. Jadi sekarang ni nanti kalau contohnya selepas ini kita tidur, setelah bangun tu, adakah kita perlu membasuh tangan kita? Baik. Kalau kita lihat kepada pendapat jumhur ulama di sini, ya, dan di situ dikatakan bahawa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga berpendapat bahawa kita pegang kepada keumuman yang ada dalam hadis ini, maknanya setiap kali bangun dari tidur. Tak semestinya tidur di waktu malam. Jadi ini pendapat majoriti ulama. Termasuk sekali pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan disebutkan juga di sini Imam Ahmad. Kita ada pendapat daripada Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Dia kata, anjuran hanya untuk tidur di waktu malam. Dia lain sedikit pendapat dia. Dia kata, anjuran ini yang Nabi suruh kita basuh tangan setelah kita bangun tidur ini, dia hanya untuk tidur di waktu malam. Kalau kita tidur di waktu siang, tak perlu. Dia kata begitu. Kerana apa? Berdasarkan, dia datangkanlah ya kenapa dia kata waktu malam. Kerana di sini dia datangkan dengan satu alasan. Dia kata sebab perkataan ataupun sabda Nabi SAW di dalam hadis ini, Nabi kata apa di penghujung hadis ini? Nabi sebutkan batat yaduhu. Yang mana di mana dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Jadi alasannya pengertian sebenarnya dari kata bata. So bata ni bukan kasut bata ya. Bata ni maksudnya ialah bermalam. Kalau dalam bahasa Arab ni kita kata bata maknanya malam. Okey, orang yang bermalam. Jadi adalah pada malam hari. Dan Nabi SAW sebutkan tentang tangan tu tadi. Kenapa dianjurkan kita basuh tangan setelah kita bangun tidur? Kerana Nabi kata kita tak tahu tangan kita tu bermalam di mana. Nabi menggunakan perkataan bata. Sebab tu di sini Imam Ahmad mengatakan bahawa keadaan itu tadi dikhususkan tidur di waktu malam sahaja. Dan beliau mengatakan bahawa di dalam riwayat Abu Daud, dia datangkan riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahawa ia hanya berlaku untuk tidur di waktu malam. Yang mana dia kata di dalam riwayat Abu Daud yang sanadnya juga disebutkan oleh Muslim. Jadi ada riwayat Abu Daud, riwayat Muslim yang tertera dengan redaksi idza qama ahadukum minal laili. Jadi dalam hadis yang lain Nabi SAW guna dengan perkataan yang lebih jelas, iaitu minal laili. Maksudnya apabila salah seorang dari kalian bangun pada malam hari. Okey, kemudian kita ada hadis yang lain, satu lagi hadis untuk menguatkanlah statement Imam Ahmad di sini. Yang mana Imam Ahmad kata pengkhususan ini hanya, iaitu membasuh tangan tu tadi hanya untuk tidur di waktu malam. Jadi didatangkan juga riwayat Imam At-Tirmizi yang mana Imam At-Tirmizi meriwayatkannya dari jalur lain dengan sanad yang sahih, iaitu Muslim juga menyebutkan sanad dari jalur Abu Awana dengan redaksi idza qama ahadukum ilal wudu'i hina yusbihu. Okey, kita ada perkataan hina yusbihu. Maksudnya apabila salah seorang dari kalian bangun untuk berwuduk ketika memasuki pagi hari. Maknanya bila guna perkataan memasuki pagi hari, semalamnya dia tidur di waktu malam. Kan? Jadi sekarang ni bila Nabi kata hina yusbih, kita faham waktu tu dia nak bangun lah waktu subuh. Okey, waktu subuh tu dia nak bangun untuk dia solat. Jadi dia ambil wuduk. Maka kedua-dua hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi menunjukkan kepada kita bahawa keadaan ini berlaku untuk tidur di waktu malam. Akan tetapi dijelaskan kepada kita dari alasan yang terdapat dalam hadis difahami bahawa hal itu mencakupi tidur pada siang dan malam hari. Ada juga yang kita nak fahami sekarang ini, kalaulah
kita ambil kepada pendapat Imam Ahmad. Tadi Imam Ahmad kata dia hanya berlaku di malam hari. Tetapi kalau kita rujuk dengan lebih mendalam lagi, kita akan dapati bahawa maksud daripada hadis ini dia bukan untuk malam sahaja. Sebab itu jumhur ulama atau majoriti ulama mereka berpegang dengan pendapat bahawa ia berlaku untuk siang dan malam. Kenapa disebutkan waktu malam secara khusus? Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dijelaskan, adapun hanya disebutkannya tidur pada malam hari secara khusus, hal itu kerana biasanya orang-orang tidur pada waktu tersebut. Jadi di sini di kalangan majoriti ulama, kenapa mereka berpegang bahawa hadis tersebut menunjukkan kepada kita ia bukan hanya tidur di waktu malam tetapi juga meliputi waktu-waktu lain antaranya pada waktu siang, ialah kerana penyebutan waktu malam yang ada dalam hadis ini dia menunjukkan kepada kebiasaan waktu orang tidur. Tetapi kita juga fahami bahawa waktu tidur ni kadang-kadang ada orang dia tidur di waktu siang. Kan ada orang dia qailulah contohnya, kan? Ataupun dia penat, dia tertidur di waktu siang. Contoh ataupun dia ada nap time dia lah kan. Ada orang begitu. Jadi di sini kita tak boleh untuk khususkan hadis ini hanya untuk waktu malam. Sebab tu di kalangan majoriti ulama termasuklah Imam Asy-Syafi'i, mereka melihat hadis ini secara umum. Kerana apa? Bagi mereka, kenapa Nabi sebut ia pada waktu malam? Kerana itu kebiasaan. Okay, kebiasaan waktu-waktu orang tidur. Namun kalau nak kita masukkan sekali waktu siang, boleh? Boleh, tak menjadi masalah. Maknanya kalau kita bangun tidur, yang kita dah tidur siang hari, kita bangun itu sunnah untuk kita basuh kedua telapak tangan kita setelah kita tidur di waktu siang. Okay, boleh juga tidak menjadi masalah. Baik, seterusnya kita lihat kepada perbincangan yang terdapat di perenggan yang berikutnya. Hukum membasuh tangan selepas bangun tidur itu tadi. Jadi ini juga dibincangkan di kalangan para ulama. Apakah hukumnya? Adakah hukumnya wajib? Sebab ini perintah Nabi kan? Adakah ia sunnah? Adakah ia mustahab? So di situ di kalangan para ulama mereka berusaha lah untuk membincangkan supaya kita ni nak beramal kita jelas. Dan di sini sebagaimana biasanya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani beliau akan mengemukakan kepada kita dengan perbincangan di kalangan para ulama. Contohnya di sini kita lihat pada perenggan yang berikutnya di muka surat 142 atau lebih tepatnya pada perenggan kita yang ke-1, 2, 3, 4. Yang keempat. Ar-Rafi'i bermula di situ. Di sini Ar-Rafi'i dia berkata di dalam kitabnya Syarhul Musnad. Untuk membincangkan hadis ini dia kata mencelup tangan ke air wuduk setelah bangun langsung ke dalam air wuduk sebelum dibasuh terlebih dahulu setelah bangun tidur pada malam hari lebih dimakruhkan daripada setelah bangun tidur pada siang hari. Jadi kalau kita ni bangun tidur, maksudnya begini Muslimah saya nak bagi faham. Maksudnya begini, bila kita bangun tidur, contoh kan, kalau kita ni tak guna paip lah, saya faham konteks ini dia untuk orang yang mana mereka ni ambil wuduk airnya dalam baldi contohnya ataupun dalam bejana tu tadi kan yang mereka dah siapkan untuk berwuduk. Sebab kenapa kita masih belajar? Mungkin kita kata tak kena konteks lah kan sebab sekarang semua dah guna paip, tak juga begitu. Mungkin satu masa air dekat paip tak ada, kita semua kena guna baldi. So macam kalau begitu keadaannya bagaimana? Maknanya kita belajar ni untuk future apa yang berlaku. Sekarang memang belum berlaku lagi tapi kita bila ada ilmu ni kita dah tahu dah nak buat bagaimana. Sekarang kita cuba bayangkan situasi yang mana kita ni air nak ambil wuduk itu kita simpan di dalam baldi ataupun dalam bejana. Okey? Baik, bila berlaku hal yang sedemikian, kalau seseorang menurut kepada pendapat Ar-Rafi'i di sini, kalau seseorang itu dia bangun daripada tidur, terus-terus dia ambil wuduk, dia celup tangan dia masuk ke dalam air. Dia kata hal itu dimakruhkan jika dia tidur di waktu malam tadi daripada setelah bangun di waktu siang. Maknanya kalau dia tidur waktu siang
dia bangun, kemudian dia nak ambil wuduk, dia terus masukkan tangannya ni, kedua telapak tangan ni masuk ke dalam baldi ni kan. Bagi pendapat Ar-Rafi'i, hal itu tak makruh. Bila makruh? Bila seseorang dia tidur di waktu malam, kemudian dia bangun daripada tidur dia tu tadi, mungkin nak solat subuh, terus dia masukkan kedua telapak tangannya sebelum dia basuh terlebih dahulu ke dalam bejana itu tadi. Maka bagi pendapat dia, keadaan yang sedemikian yang mana dia tidur di waktu malam, seseorang itu dia tidur di waktu malam, terus bangun-bangun terus dia masukkan, nak hilang suara. Terus bangun-bangun dia nak masukkan tangan ke dalam bejana itu kan, hal itu makruh. Tapi kalau siang hari tak makruh. Ini pendapat Ar-Rafi'i. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Yang mana dia bagi alasan, dia kata kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika tidur pada waktu malam lebih besar. Kerana biasanya berlangsung lebih lama. Okey. Kenapa dia kata kalau seseorang tidur di waktu malam, kemudian dia bangun, terus dia masukkan kedua telapak tangannya ke dalam baldi yang berisi air. Dia kata hukumnya makruh sebab kita tidur di waktu malam ni lebih lama jika nak dibandingkan dengan waktu siang. Ini alasan dia lah, dia kata. Jadi maknanya di sini dia kata kerana biasanya tidur di waktu malam lebih lama daripada tidur siang. Selain itu, jumhur ulama menarik pengertian perintah dalam hadis tersebut kepada hukum sunnah. Okey, baik. Kalau kita lihat kepada pendapat Ar-Rafi'i itu tadi, dia kata makruh. Tetapi makruh kalau sekiranya buat begitu. Maknanya ini perkara yang lain. Namun kalau jumhur ulama mengatakan bila kita basuh tangan ni, sebelum kita masukkan tangan kita ke dalam baldi, hukumnya adalah sunnah. Ini jumhur ulama. Maknanya kalau kita tak buat, tak sampai masuk kepada hukum makruh tu tadilah, kalau menurut kepada Imam Ar-Rafi'i. So ini pendapat-pendapat yang dikeluarkan. Kita pegang kepada jumhur ulama. Bagi saya mudah ialah apa jua perbincangan yang dikemukakan, berpeganglah kepada pendapat jumhur ulama, itu lebih baik. Okey, walaupun di sini kita tidak nafikan ada pendapat daripada Imam Ahmad, yang mana Imam Ahmad sebagaimana juga tadi Imam Ahmad ini dia ada dua pendapat keadaan dia. Yang mana dia kata wajib jika bangun tidur di waktu malam. Malam ya, bukan malam. Di waktu malam. Saya silap type di situ. Wajib jika bangun tidur di waktu malam. Yang mana dia kata sementara Imam Ahmad menarik pengertian perintah tersebut kepada hukum wajib terkait bangun tidur pada malam hari. Sedangkan bangun tidur pada siang hari tidak demikian. Ini pendapat Imam Ahmad. Dia kata kalau tidur pada waktu malam, bangun ni, sekarang ni, kalau dia tak cuci tangan, okey, maknanya dosa lah kan sebab dia kata wajib tu. Maknanya kena cuci tangan juga. Wajib dia cuci tangan sebelum dia ambil wuduk. Ini pendapat Imam Ahmad. Namun dia bahagikan di sini itu berlaku pada malam hari saja. Waktu dia tidur waktu malam. Tapi kalau dia tidur di waktu siang, dia bangun, terus dia masukkan kedua telapak tangan dia ni ke dalam air yang berisi wuduk itu tadi, adakah hukumnya berdosa tidak? Tidak. Kerana apa? Dia melihat itu hanya berlaku untuk tidur di waktu malam sahaja. Ini pendapat Imam Ahmad. Jadi ada tiga pendapat di situ. Okey, kita lihat di situ. Pertama, Imam Ar-Rafi'i. Dia kata hukumnya makruh kalau sesiapa sahaja dia bangun, yang dia tidur di waktu malam ini, dia terus bangun, masukkan kedua telapaknya ke dalam air yang berisi bejana. Okey, tapi kalau siang tak makruh. Namun jumhur ulama melihat bahawa perintah Nabi menganjurkan supaya kita ini membasuh tangan setelah kita bangun dari tidur, ia merupakan hukum yang sunnah. Okey, taklah masuk kepada hukum makruh kalau tak buat. Okey, ataupun masuk kepada hukum haram. Sebab di sana adalah bagaimana contoh pendapat Imam Ahmad di sini yang mana dia kata wajib jika bangun tidur di waktu malam, namun mustahab jika sekiranya dia tidur di waktu siang. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Berbeza pendapat Ishaq, Daud dan At-Tabari. Mereka memandang air tersebut telah berubah. Maaf, saya lupa nak baca yang perenggan atasnya tu. Baik, kita lihat pada perenggan yang berikutnya.
para ulama di atas sepakat. Para ulama di atas maksudnya siapa? Ar-Rafi'i, jumhur ulama itu tadi kan, dan juga Imam Ahmad. Mereka bersepakat bahawa apabila seseorang yang bangun tidur mencelupkan tangannya ke dalam air, maka perbuatannya itu tidak akan mengubah kesucian air tersebut. Okay, air itu tak bertukarlah menjadi najis. Maksudnya dia tak mengubah kesucian air tersebut. Tetapi Imam Ibn Hajar kata apa? Berbeza dengan pendapat Ishaq, Daud dan juga At-Tabari. Mereka memandang air tersebut telah berubah menjadi najis dengan celupan tangan itu. Jadi mereka berargumen dengan hadis yang berisi perintah untuk membuang air tersebut. Akan tetapi Imam Ibn Hajar mengingatkan kepada kita pendapat yang dipegang oleh Ishaq, Daud dan At-Tabari yang mengatakan bahawa kalaulah kita ni celupkan tangan kita masuk ke dalam bejana yang berisi air ataupun baldi yang berisi air untuk kita ambil wuduk, yang mengubah keadaan air wuduk itu tadi kepada air najis kan, ini berdasarkan kepada hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Jadi kita ni, bagi saya lebih cenderung untuk melihat kepada pendapat yang pertama tadi yang mengatakan bahawa keadaan air tersebut tidak berubah walaupun seseorang dia bangun tidur terus dia mencelupkan tangannya ke dalam air itu. Jadi pegang kepada pendapat jumhur ulama, okey, majoriti ulama. Baik, seterusnya kita lihat kepada perbincangan yang berikut, iaitu berapa kali kita nak basuh tangan. Maknanya dah masuk kepada perbincangan yang lain. Berapa kali kita ni sekarang nak basuh tangan kita. Sekejap ya. Lihat muka surat 143. Okey, muka surat 143 di perenggan yang keempat di baris yang ketiga. Okey, Muslimah, lihat muka surat 143 di perenggan yang keempat baris yang ketiga. Bermula beliau juga bersabda. Okey, Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis ini dalam riwayat Muslim. Maksudnya untuk konteks hadis ini berkaitan membasuh tangan membasuh tangan setelah kita bangun daripada tidur itu tadi berapa kali. Dalam hadis kita ni tak sebut, tapi dalam hadis-hadis yang lain ada disebutkan, iaitu riwayat Muslim, Abu Daud dan yang lainnya dengan lafaz falyaghsilhuma thalathan. Hendaklah dia membasuh tangannya sebanyak 3 kali. Hendaklah dia membasuh tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian ada juga dalam satu riwayat dengan redaksi thalathu marratin. Jadi ada juga riwayat lain yang menyebutkan dengan ungkapan kata thalathu marratin. Sama juga maksudnya 3 kali. Dalam hadis ini jumlah basuhan dikaitkan dengan sesuatu selain najis aini. Aini yang najis aini ialah najis yang kita boleh nampak, yang kita boleh nampak rupanya, baunya kan, kita boleh hidu bau najis itu dan kita boleh rasa keadaan najis tersebut. Maknanya najis yang jelas. Ini untuk yang basuhan 3 kali di sini dikata ia adalah dikaitkan dengan basuhan selain najis yang begitu keadaannya. Dan yang penting sekali berkenaan dengan jumlah basuhan itu tadi kan 3 kali, ia merupakan sesuatu hukum yang sunnah. Ini menurut kepada pendapat jumhur juga. Maknanya kalau tak 3 kali pun tak jadi masalah lah. Okey. Basuh sekali pun okey. Namun kalau dapat 3 kali ia adalah satu yang sunnah kerana apa? Mengikut sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang lain. Okey, baik. Seterusnya ya. Di sini ada kesimpulan. Saya nak terus masuk kepada kesimpulan untuk pagi ini. Di perenggan yang terakhir ya, di situ kita ada kesimpulan yang telah dibuat untuk perkataan min naumihi ini.
Di sini disebutkan bahawa larangan yang tercantum dalam hadis ini menunjukkan hukum makruh. Jadi kita tak kata haram hukumnya kalau seseorang dia tidak buat. Okey. So sebab itu dia kata larangan yang tercantum dalam hadis ini menunjukkan hukum makruh sebagaimana yang telah kita sebutkan. Apabila dilakukan maka hukumnya mustahab dan apabila ditinggalkan maka hukumnya makruh. Dan hukum makruh ini tidak hilang bila membasuhnya kurang dari 3 kali basuhan. Okey, masih makruh jika basuh 1 kali atau 2 kali. Maknanya di sini kalau kita buat 3 kali, hilanglah hukum makruh tersebut. Tapi tadi pun kita dah bincangkan bahawa membasuh tangan itu hukumnya, bilangan itu adalah sunnah. Kalau sekali pun boleh sahaja, tak menjadi masalah lah ya. Cuma ini kesimpulanlah yang dia buat begitu. Baik, demikian nas yang dinukil dari Imam Asy-Syafi'i. Menurut kesepakatan para ulama, yang dimaksud dengan tangan di sini adalah telapak tangan, tidak lebih dari itu. Jadi di kalangan para ulama juga mereka ada membincangkan tangan, sebab Nabi sebut dalam hadis ini tangan. Jadi tangan tu sampai mana? Okey, tangan tu sampai mana? Maka di kalangan para ulama bersepakat bahawa maksud tangan ialah kedua telapak tangan kita, tidak lebih dari itu. Jangan sampai ke sini, jangan sampai ke bahu. Kan? Bila kita kata basuh tangan setelah bangun tidur, yang hukumnya sunnah itu tadi, basuh kedua telapak tangan sahaja. Jangan sampai ke siku, jangan sampai ke bahu. Okey, baik. Seterusnya. Perbincangan, semua perbincangan di atas yang tadi kita dah bincangkan tentang perkataan min naumihi ini, ialah ditujukan kepada orang yang bangun dari tidurnya sebagaimana yang dapat ditangkap dari pengertian syarat dalam hadis di atas. Dan ini merupakan hujah bagi majoriti ulama. Adapun bagi majoriti ulama, okey, terangkan dulu. Maksudnya perbincangan ditujukan kepada semua orang yang bangun dari tidur. Tidak kira sama ada bangun tidur yang dia tidur di waktu malam ataupun tidur yang dia tidur di waktu siang. Jadi kedua-dua keadaan itu, bila kita ni sekarang ya sebagai seorang muslimah, kita tidur kan, tak kira pagi ke, malam ke, petang ke nanti kan, okay, kita tidur, bila kita bangun, kita nak ambil wuduk, sunnahnya ialah membasuh kedua telapak tangan kita sebanyak 3 kali. Okay, ini yang disepakati di kalangan para ulama. Cuma tadi kan kita ada pendapatlah lain, contohnya Imam Ahmad, dia kata apa, itu hanya berlaku untuk waktu malam sahaja. Namun sebagaimana saya dah sebutkan tadi, terbaik kalau kita dapat berpegang kepada pendapat yang disepakati oleh majoriti ulama hadis dan juga ulama fiqh di sini. Baik, seterusnya di sini dikatakan jika tidak tidur, asal pula tiba-tiba? Baik, ada pun orang yang sedang terjaga, maka dianjurkan baginya untuk membasuh kedua telapak tangannya berdasarkan hadis Uthman dan Abdullah bin Zaid, dan tidak makruh jika dia tidak melakukannya kerana tidak ada larangan atas orang yang sedang terjaga. Okay, maknanya jika dia ni tidak tidur, dianjurkan membasuh kedua telapak tangan. Jika ditinggalkan, tidak makruh. Sebab dari tadi kita bincang, orang yang bangun tidur, bila dia nak ambil wuduk, dia perlu membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali, sunnah. Jadi sekarang kalau kita tak tidur macam mana? Adakah perlu kita nak basuh kedua telapak tangan kita? Inilah yang datangnya poin yang terakhir di situ. Kalau kita tidak tidur, contoh siang hari ni kita tak tidur, kan? Ataupun petang nanti tak tidur. Jadi kita sekarang nak ambil wuduk ni untuk solat Zuhur ataupun solat Asar. Sekarang perlu tak basuh tangan, kedua telapak tangan? Maka dianjurkan. Okay, dianjurkan. Tapi kalau tak buat, di sini pendapat mengatakan kalau kita tinggalkan, dia tak makruh. Namun terbaik kita lakukan sebab ia sunnah. Mudah je kan, air pun ada banyak kan dekat toilet. Mudah je, okey. Basuh tiga kalilah tangan kita tu. Maka kita buat, itulah yang terbaik. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah.
bahawasanya dia mencuci kedua tangannya sebelum memasukkannya ke dalam air wuduk. Hanya saja dia berpendapat tidak mengapa jika tidak dilakukan. Nanti akan disebutkan dalam riwayat dari Ibn Umar dan Al-Barra pendapat seperti itu. Okey, selesailah ya Muslimah kita bincangkan untuk hadis ini untuk sesi pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangannya pada minggu hadapan untuk perkataan yang berikutnya di sini sebab ni kalau masuk memang tak sempat. Banyak lagi ya perbincangannya. InsyaAllah pada minggu hadapan saya cuba untuk selesaikan perbincangan hadis kita di bab yang ke-26. Namun yang tadi kan saya kira ada perbincangannya agak penting juga ya berkenaan dengan bangun daripada tidur. Itu kita panggil sebagai sunnah. Sunnah bangun dari tidur antaranya ialah kita membasuh kedua telapak tangan kita sebanyak 3 kali. Dan mungkin juga ada di kalangan kita yang terfikir ataupun kita tertanya kan adakah itu hanya untuk tidur di waktu malam. Sekarang jelas kepada kita majoriti di kalangan para ulama mereka berpendapat bahawa tidak kira sama ada ia untuk tidur di waktu malam ataupun tidur di waktu siang. Jadi berapa jumlahnya untuk kita basuh tangan tu tadi kan sebelum kita ambil wuduk ialah 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Tapi kalau tinggalkan bagaimana? Ada di kalangan para ulama menyebutkan ia adalah hukum ia adalah hukum yang makruh. Kenapa? Ia adalah hukum yang makruh dan terbaik dilakukan. Okay, so kalau kita tak tidur, bagaimana pula? Kita sekarang ni nak ambil wuduk. Adakah kita perlu untuk membasuh tangan? Dianjurkan untuk membasuh tangan. Okey, dianjurkan untuk membasuh tangan. Dan sekarang kalau kita guna paip macam mana Ustazah? Guna paip macam-macam ya, macam-macam soalan. Sekarang kalau kita guna paip tak ada baldi, kita tak simpan air wuduk dekat baldi macam mana? Masih lagi perlu ambil cuci tangan kita 3 kali? Silakan lakukan. Kerana ia adalah sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kita buat dapat pahala, alhamdulillah. Dan dia satu keadaan yang mudah dan bagi saya pasti di sana ada banyak kelebihan ya, keutamaan apabila kita ni mengikut sunnah Nabi SAW. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita ya pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman dan juga motivasi untuk terus beramal dengan hadis ini sebagaimana yang telah kita jelaskan itu tadi, dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesempatan untuk kita bertemu pada minggu hadapan di masa yang sama dan di tempat yang sama. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.